Jika ini cara kekalahan kami, saya berpuas hati. Itu yang ditegaskan Solari dengan tidak menyalahkan tindakan Shihan yang terlalu ke hadapan untuk menafikan percubaan Kawasaki Frontale pada Selasa. Solari tidak meletakkan Shihan sebagai pemain yang perlu memikul kegagalan pada Selasa, walau dalam beberapa keputusan Shihan turut menyaksikan Shane Lowry dan Jody Ahmad selamatkan keadaan genting di hadapan kawang JDT. Dalam masa yang sama, Solari turut berpuas hati dengan prestasi semasa Arif Aiman yang berjaya cipta cemas pasukan dari Liga Utama Jepun J1. Namun, keputusan pengadil perlawanan Abdul Rahman Al-Jassim tidak menyebelahi tuan rumah. I think that what we can say is, or what I can say, is that if I can choose one way to lose, it will be this. Because it will be fighting until the end, playing with the heart, defending an idea of football, and going always forward. Mistakes in football are part of the game. We cannot say, because at the end, Shihan is a good goalkeeper, and maybe he took a bad decision. But sometimes the ball goes to other place, and you don't pay. You don't pay. Yes. So it was like that. Like the same, maybe if the foul that they give is inside the area from Arif is a penalty, and he was 2 centimeters out of the area. So sometimes these things play. But we can say that, like I told you before, if there is one way I can pick to lose, it will be always this. Ketua Jurulatih Kawasaki Frontale, Toru Oniki, akui mereka lebih sukar menguasai keadaan dalam aksi pada Selasa berbanding 2 aksi dengan JDT musim lalu. Dalam masa yang sama, Oniki akui terpaksa beraksi lebih bertahan dalam usaha untuk mendapatkan 3 mata penuh bagi aksi pertama Liga Juara peringkat kumpulan. Ya, 非常になんていうんですかね。 It's a very high quality game tonight we see, especially on the individual skill. And then as a team also, it's totally different compared to last year. 個人のクオリティも非常に高かったというふうに思っています。 Ia bukanlah pembukaan yang sempurna daripada pasukan JDT untuk aksi pembukaan saingan ACL musim ini, namun pendedahan dan juga pengesahan yang diberikan oleh Ketua Jurulatih Kawasaki Frontale, Toru Oniki, yang mengakui bahawa pasukan ini jauh lebih berbeza dan memiliki kekuatan yang lebih mantap jika dibandingkan dengan musim lalu. Sudah cukup jelas JDT mampu untuk bersaing dan tidak perlu hanya melihat kemampuan mereka sekadar dalam saingan pertama semata-mata. Sudah pasti kekalahan ini akan membawa kepada kebangkitan yang lebih baik daripada pasukan Esteban Solari. Fina Nasrom, Nadia Arena. Sementara itu, wajah sugul penjaga gol JDT Shihan Hazmi jelas menunjukkan rasa bersalahnya pada Selasa. Shihan Nafi dia berhadapan dengan rasa gugup untuk debut di Liga Juara-Juara Asia, tapi lebih kepada berhadapan dengan lawan yang berterusan beri cabaran membuatkan dia perlu bekerja keras hingga akhir minit permainan. Alhamdulillah, rezeki, apa yang baik, apa yang kurang, semua rezeki. Dan macam saya cakap, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, kita harus perbaiki secepatnya mungkin. Untuk di Shihan juga. Dan sebab kita perlu banyak lagi game, kita perlu teruskan. Tapi jangan ulang lagi benda yang sama. Saya cakapnya untuk di Shihan juga, macam kita perlu terus ke depan. Semua player, dia orang dah bagi 100%, lebih pada 100%. Semua player dah buat yang terbaik. Itu saya. Memang semua player dah buat yang terbaik. Bernasib tidak. Saya nak ikat nasib tu, tak juga rezeki pun kita tak boleh nak cakap apa. Ada yang rezeki ni, ada yang rezeki tu. Itu. Pertembungan di SSI pada Selasa merupakan yang ketiga bagi JDT dan Kawasaki Frontale. Berdasarkan statistik, kekalahan kedua ini memberi petunjuk positif apabila ia hanya 1 gol berjaya lolos berbanding 5 jaringan pada 24 April 2022.
Dalam pada itu, menanti JDT selepas ini adalah BG Patum yang turut berdepan kekalahan selepas dirobek gergasi Korea Selatan Ulsan Hyundai 3-1. Bertandang ke Munsu Stadium, tiada apa yang boleh dilakukan Patum yang tampak long line untuk menyerang selepas Martin Adam berjaya ledak jaringan hat-trick dalam aksi pembukaan ACL. Ball to go for goal, so he tried to head it back, and the shot forces a bit of a fumble, and Adam will force it in. It's a tap-in for the Hungarian. That's a nice ball too. He went for the return and he's got it. Beautifully done. Adam's got a second, but what a wonderful team goal that was. Oh, that's a dangerous little ball in. Oh, it might be a hat-trick here for Adam. It is! Well, he couldn't really miss that either. BG Patum dorang terpaksa akur bahawa pulang 1 gol sumbangan Ryan Stewart, namun perlu segera bounce back untuk berdepan JDT pada 3 Oktober nanti. Whacked in, and it's 1-1. Ryan Stewart, the Singaporean, has levelled it. Baik, sambil menantikan aksi kedua JDT di pentas ACL 2023 menentang BG Patum, sudah pasti ada pengajaran dari sudut positifnya kekalahan 1-0 kepada Kawasaki Frontale pada Selasa ni, Li. Dan bekas pemain kebangsaan Asmai Bakiri ada bersama dengan kita. Hai Abang Mawi, sihat? Ya, sihat. Baru sampai dari Johor ke? Baru balik. Betul. Oh, nampak tak dia Dapat punya. tengok depan-depan ACL ni memang cukup menarik lah, Mawi ya. Okey, Abang Mawi, kita nak fokus dulu kepada kemampuan JDT. Bertahan selama 45 minit pada ketika Kawasaki Frontale melaungkan hasrat untuk mencari gol awal. Pandangan Abang Mawi sendiri? Ya, betul. Bertahan dan hampir-hampir dapat menjadikan gol separuh masa pertama. Betul. Peluang mereka juga seimbang apabila Bersen ada situasi touch ball ataupun nak masuk laluan bola ada depan gol. Kemudian Arif Aifman, Nunes yang melakukan rimatan tepat ke arah attacking ataupun ke arah attacking pasukan lawan. Yang ni yang saya maksudkan. Dan ini memberikan sebenarnya gambaran awal JDT sedia, ready untuk play game, untuk pergi mendapatkan kemenangan dan jaringan. Tetapi ada isu besar sebaliknya berlaku, iaitu sekali lagi faktor mencari jaringan dan tidak dapat menjadikan gol yang ada peluang itu menyebabkan mereka tewas malam tadi. Okey, kita tahu ada satu saja gol yang terhasil semalam, iaitu malangnya daripada pasukan lawan, iaitu Kawasaki Frontale. Wajarkah Mawi lihat gol ini dipertanggungjawabkan kepada Shihan semata-mata, Mawi? Okey, kalau dipertanggungjawabkan dalam situasi, yes, betul. Shihan perlu dipertanggungjawabkan kerana kadang bola tersebut datangnya daripada crossing ball di kawasan tengah, dan that is an area goalkeeper. Mungkin dua pilihan Shihan terlepas pandang, sama ada dia perlu keluar ataupun tidak perlu keluar. Kalau dalam bahasa bola sepak, keluar perlu mendapatkan bola, mesti dia keluar tu, ataupun tidak perlu keluar untuk menjaga gawang. Tapi kita faham kesilapan ini telah memberikan satu kesan kepada dia sendiri, dan sebenarnya masa di Temu Ramah selepas habis perlawanan, Shihan pun agak sungguh, dan saya rasa dia menangis meluahkan perasaan kecewa dia dengan cara pasukan lawan mendapatkan gol, kerana ini jaringan mudah tanpa penjaga gol di gawang, dan memberi ruang kepada pemain jersey 23 ni, Mauricio 28 tahun from Brazil, yang cukup laju, lincah dan menjadikan gol. So saya rasa untuk memperbaiki balik keadaan tersebut adalah komunikasi di bahagian pertahanan dan Shihan sendiri. Tapi secara overallnya, bagaimana Mawi melihat persembahan Shihan untuk debut di ACL ni? Okey, saya tak nafikan apa yang Shihan lakukan dan dia buat walaupun ada kesilapan kecil. Untuk statistik keseluruhan perlawanan, kalau by attacking, 10 datang daripada pasukan Kawasaki, 12 datang daripada attacking JDT, dan 5 saja percubaan yang tepat ke arah Shihan yang pasukan Kawasaki attack dan dapat 1 gol. Sebenarnya Shihan good save from ada 2-3 situasi 1 lawan 1 yang dia menamatkan bola tersebut. Dan hukum atas kesilapan keluar situasi tersebut. So saya dapat lihat bahawa itu kekuatan pasukan JDT sendiri kerana bertahan sebaik mungkin. Rekod tadi kita dah tunjuk 0-0, 5-0 dan 1-0, dan pada sebelum perlawanan pun coach Oniki Kawasaki kata dia nak dapatkan gol 0 ke 15 minit, nak dapatkan gol awal untuk kalahkan JDT, tapi tak dapat, dan akhirnya terbukti JDT masih lagi pasukan yang hebat.
Okey, kita nak bercakap mengenai kebolehan JDT yang sebenarnya banyak menjana untuk menghasilkan peluang gol semalam. Bagaimana pemain melihat gerakan dari pemain seperti Bergson, Arif Aiman dan yang lain-lain? Kalau kita lihat memang permainan seimbang tapi gagal menghasilkan jaringan. Betul, saya setuju. Dan sebenarnya isu semalam yang macam saya cakap tadi, ada isu dia adalah JDT tidak menggunakan peluang untuk menjaga gol. Dan sekali lagi, saya rasa agak resah sebenarnya. Situasi ada. Contoh Arif Aiman 1 lawan 1, Bergson, Bob Tan, Juan Nunes juga sampai depan di box. Tapi penyudah ketumpulan untuk peringkat mungkin dalam SAL tu dia punya high scoring untuk dapatkan gol tu ada, tapi nak menjadikan gol tu begitu sukar. Dan ini yang terjadi dalam pasukan JDT kali ini. Of course cukup berbeza dan of course kita tengok liga kita rekod cukup penuh dengan jaringan, tapi ke SAL peluang ada. Masalah JDT hanyalah untuk mendapatkan jaringan je. Jika jaringan berlaku semalam, saya rasa JDT menang, tapi sekurang-kurangnya semalam mereka boleh dapat draw semalam sama-sama. Kami nak sentuh sedikit mengenai taktikal yang diterapkan oleh Solari semalam. Okey, ada ketidakpuasan ataupun cara saya terkejut juga ataupun mungkin rakan-rakan saya yang berada kat sana melihat pertukaran pemain melibatkan posisi itu berlaku agak tertekan kepada Solari, dan ini pertama kali saya tengok sebab kita dapat tengok di luar kan, situasi dia begitu tertekan, di mana pada pandangan saya pertukaran di Hong di bahagian tengah memasukkan Syam Ikuti. Masa itu ketinggalan 1-0. Kemudian menukar kecederaan kecil Corbin Ong, masukkan Hendrik bergerak di sebelah kiri yang bukannya Hendrik bergerak di kawasan tengah. Kemudian memasukkan Diego untuk melakukan tambahan pemain penjaring gol. Tapi menjadi isu sedikit bagi saya adalah kerana kalau dilihat pada senarai pemain yang ada, saya lebih tertarik jika Akia dibawa masuk kerana satu-satunya pemain yang beraksi dalam tim negara yang sukses dapat 1 gol. Untuk berdepan dengan malam tadi tu punya permainan, saya rasa Akia perlu ada di hadapan attacking, dan pemain itu saya rasa dia ada kebolehan yang boleh memecahkan pertahanan Kawasaki dan mungkin dia boleh menjadikan gol. Kelicikan Nahya mungkin dapat memotong masuk ke dalam kawasan gol bagi pasukan Kawasaki. Mungkin itu yang Mawi harapkan ya Mawi. Okey, Lee, kita juga nak sentuh mengenai aksi menentang PG Patum nanti. Mungkin Mawi boleh kongsikan apakah harapan Mawi untuk pasukan JDT. Kita tahu tekanannya juga tinggi. Mungkin Solari sekali lagi dia akan pening kepala sebab before ni JDT pernah tewaskan Ulsan. Jadi bila orang cakap nak lawan Ulsan, mesti nak kena menang lagi lah kan Mawi? Ya betul. Dengan Ulsan tak ada cara, kena ambil mata, terutamanya bermain di tempat sendiri. Kita dah buat perkiraan di tempat sendiri ada 3 game 9 poin. Di tempat lawan mungkin curi 1 mata atau mendapat kemenangan. Untuk Ulsan saya rasa dia akan datang balik comeback because dia dah kalahkan Patum United tu sampai 3-1 dan tim menjadikan hat-trick, agak sedikit statistik attacking players yang tinggi. Untuk JDT balik, dia akan berdepan dengan Patum. 2 tim yang berbeza, iaitu tim-tim ini kedua-dua mengalami kekalahan bermain di tempat lawan. Jadi saya rasa betul Solari akan pening kepala sedikit dari segi corak permainan. Nak berdepan kepada 3 pasukan ini tak ada isu, tetapi isunya adalah pemain melaksanakan tugasan menang dan pergi dan perlu mendapatkan jaringan peluang tu. Itu yang lebih penting daripada pasukan JDT sekarang. Banyak sebenarnya kerja rumah yang perlu dilakukan coach JDT sendiri sebelum 3 Oktober nanti. Okey, Abang Mawi, kita nak balik kepada satu lagi pasukan. Sikit nak tanya juga mengenai wakil kita satu lagi di AFC pula. Sabah yang akan bertemu lawannya esok. Mungkin apa yang Abang Mawi dapat simpulkan dengan game kita, preview sikit. Okey, kalau Sabah pada saya ketika ini mood, momentum ada kelebihan pada pasukan Sabah ni Walaupun dikejutkan dalam perlawanan terakhir Piala Malaysia mereka draw dengan Perak 2-2, tetapi dari segi rata-rata pasukan Sabah sendiri dan nak berdepan dengan pasukan wakil daripada Singapura ini, saya rasa ada kelebihan momentum dan kelebihan dari segi of course technical player yang bila Dato' Ong dapat balik ke semua pemain-pemain tanpa injuries. Dan ada isu sedikit yang menarik apabila pasukan lawan tersebut tidak begitu tempoh lama mereka tidak bermain di padang rumput kerana mereka di Singapura bermain di padang sintetik. Itu kelebihan. Betul nak diperkatakan nampak kecil isu padang saja, tapi impak dalam permainan begitu besar. Kelebihan pada mereka dan saya jangkakan peluang pasukan Sabah untuk mencuri mata di tempat sendiri. Sedikit Mawi, pasukan Sabah ni mungkin kita boleh kongsikan. Mawi, saya fikir sudah
dekatlah dengan pasukan Sabah. Kekuatan yang mungkin perlu diserlahkan oleh pasukan Sabah untuk saingan kempen ini. Okey, nak saya cakap sabar ke? Boleh juga. Boleh juga. Okey, boleh juga bah. Okey, kalau isu dia sama, itu bila dalam peringkat kumpulan ataupun peringkat ni di tempat rumah perlu ambil 3 mata. Dan kebangkitan balik attacking tu saya tertarik dengan pasukan Sabah ni, pasal tu saya yakin mereka boleh menang. Kerana Darren, Sadil, Raymond boleh melakukan tugasan bermain dengan baik. Stewart Linking bermain dekat national team baik, duduk dalam kawasan tengah. Kemudian pertahanan mereka cukup baik. Jadi saya rasa itu akan menjadi kekuatan dari segi head to head kepada pasukan Sabah. Untuk pasukan lawan kita dapat kabaran bahawa mereka juga dalam keadaan terumbang-ambing. Saya ingat mereka sebelum datang ke Sabah mereka kalah dan mereka seri 2 perlawanan tersebut. Jadi imbangan daripada momentum ada daripada pasukan Sabah dan saya jangkakan mereka akan beraksi dengan baik nanti. Kena ambil peluang ini untuk mencuri mata sebab yalah macam Mami cakap kan, main pun dekat padang yang mungkin bukan biasa bagi pegang. So kena ambil peluang ni lah. Kelebihan advantage pada Sabah, insyaAllah. Kemenangan milik Sabah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Abang Mawi untuk masa Mantap hari ini. saya rasa. Pastilah. Kali ajaklah kita pergi SSI kan. Betul. boleh. Nak Dia rasa adu-adukan. duduk bersama tengok perlawanan dengan Mawi juga. Okay, thank you so much.